otak saya tidak dapat berfungsi dan saya sangat blur. Hai, saya Justin dari Smart Class dan hari ini saya ingin berkongsi dengan kamu semua tentang cara saya mendapat keputusan 4 flat dalam STPN dan tips-tips belajar untuk membantu anda semua menghadapi peperiksaan yang bakal menjelang. Sebelum kita bermula, izinkan saya memberi sedikit latar belakang mengenai saya. Saya merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya seorang yang minat dalam mempelajari sejarah. Saya juga mempunyai banyak pengalaman dalam mempelajari sejarah sejak tingkatan 1 lagi kerana saya memang seorang yang minat dalam mempelajari sejarah. Sebelum kita bermula, saya ingin membuat beberapa disclaimer di sini, iaitu apa yang saya kongsi di sini merupakan pengalaman saya sendiri, kawan-kawan dan juga senior saya. Dan sekiranya anda merupakan penonton baharu, jangan lupa untuk buka notification dan tekan subscribe untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut tentang channel ini. Tips pertama yang saya ingin berkongsi dengan kamu semua, dan saya rasa tips ini paling berguna bagi diri saya, iaitu kita harus sentiasa mendekati kepada Tuhan dan sentiasa berdoa kepada Tuhan. Sesetengah pelajar akan tidak bersetuju dengan pandangan ini ya. Mereka akan rasa, betul ke bacaan doa memang boleh membantu kita dalam menghadapi peperiksaan? Jangan kita memperkecilkan Tuhan kita. Kerana sekiranya kita mempunyai keazanan yang tinggi, nescaya Tuhan kita akan membantu kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi cabaran peperiksaan ini. Dan semasa saya menghadapi stres, saya selalu akan berdoa dan juga menutup mata saya untuk berfikir Tuhan saya. Dan saya rasa ya, memang ada satu kekuatan dan juga ada satu semangat untuk membantu saya untuk mengharungi peperiksaan yang serba mencabar ini. Dan kamu semua tahu kan kita mempunyai soalan-soalan yang sangat susah, pelik dan juga mempunyai assignment yang sangat banyak, ulangan lagi dan sebagainya. Dan saya rasa ya, sekiranya saya tidak mempunyai agama ataupun Tuhan saya tidak dapat mengharungi kesemua ini dengan mudah kerana saya gunakan kemampuan saya sendiri. Dan bagi pelajar Muslim, anda boleh memilih untuk berzikir ataupun berdoa dan juga boleh mencari bacaan-bacaan doa yang terdapat di internet supaya dapat membantu anda menghadapi peperiksaan yang bakal menjelang ini. Dan saya percaya ya, sekiranya kita mempunyai keazanan yang tinggi, nescaya Tuhan akan memberkati kita dan kita akan berasa semangat dan mempunyai keyakinan untuk menghadapi peperiksaan yang bakal menjelang. Dan saya suka satu quotes yang terdapat di internet, iaitu put God first, you will never be last. Memang betul, sekiranya kita letakkan Tuhan pada kedudukan yang pertama, kita akan rasa Tuhan sedang membantu kita dan kita akan mempunyai keyakinan untuk menghadapi peperiksaan yang serba mencabar ini. Tips kedua yang saya ingin berkongsi dengan kamu semua, iaitu kita harus sentiasa belajar daripada kesilapan. Kita boleh ada satu buku untuk mencatatkan semua kekurangan dan juga kesilapan yang pernah kita lakukan dalam peperiksaan kali ini. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu, apa yang kita lemah? Sebagai contoh, saya lemah dalam bahagian karangan. Saya akan tulis bahagian karangan. Dan apa yang saya perlu baikikan iaitu bahagian karangan. Dan saya beritahu saya sendiri, pada peperiksaan nanti saya perlu buat dengan lebih baik dalam bahagian karangan. Dan bagi subjek sejarah, saya lemah dalam bahagian esei.
ataupun saya tidak cukup baca, saya akan terus tulis dalam itu dan saya akan memberitahu pada peperiksaan nanti saya harus membuat persediaan yang lebih awal supaya saya mempunyai keyakinan dalam menjawab soalan peperiksaan. Dan kita harus sentiasa bertanya kepada guru kita iaitu mengapakah markah kita tidak begitu tinggi berbanding dengan pelajar lain dan apakah yang kita boleh perbaikikan lagi supaya kita dapat memperoleh keputusan yang cemerlang. Dan saya mempercayai guru-guru mereka semua sedia untuk membantu kita. Dan sekiranya kita merendahkan diri kita, guru-guru sangat suka untuk membantu kita dan guru-guru memang membantu kita dalam menghadapi peperiksaannya. Dan semasa saya membuat persediaan SPN di tingkatan 5, saya telah menggunakan cara yang salah untuk belajar sehingga saya mendapat keputusan yang tidak begitu cemerlang dalam SPN. Saya hendak mendapat 4A sahaja dalam SPN ini. Saya tidak segan untuk berkongsi pengalaman saya kerana saya tidak mahu kamu semua untuk mengulangi kesilapan yang saya lakukan dan kita harus bersama-sama untuk belajar dari kesilapan. Dan saya mendapati saya seorang yang suka buat last minute study dan juga saya seorang yang suka berminat sehingga tidak tidur sehari sebelum peperiksaan. Dan saya mendapati semasa peperiksaannya otak saya tidak dapat berfungsi dan saya sangat blur sebab saya tiada semangat, saya tidak tidur dan saya tidak mendapat keputusan yang cemerlangnya dan saya tidak dapat memilih kos yang saya suka dan saya tidak dapat masuk matrik ataupun masuk college swasta dan saya hanya memilih Form 6 iaitu tingkatan 6. Dan semasa di tingkatan 6 saya mendapati peperiksaannya lebih mencabar lagi dan saya memberitahu diri saya tidak boleh membuat kesilapan yang sama seperti SPN. Saya mencatat apakah yang saya telah lakukan dan apa kelemahan yang saya lakukan. Dan saya mendapati kaedah ini memang membantu sebab saya belajar daripada kesilapan besar yang saya lakukan dan saya memberitahu diri saya harus membuat persediaan awal bagi STPM. Dan saya sentiasa bertanya kepada guru sehingga guru lah sudah sangat annoy dan saya sentiasa akan bergaul dengan kawan-kawan saya yang lebih pandai dalam sesuatu subjek seperti ekonomi, seperti pengajaran dan saya selalu bertanya kepada mereka dan saya bersyukur kepada Tuhan kerana saya telah belajar daripada kesilapan sehingga saya dapat mendapat 4 flat dalam peperiksaan dan saya tidak berasa bangga dan saya rasa saya harus bertambah maju lagi dan saya harus belajar daripada kesilapan dan jangan putus asa dan belajar daripada kesilapan dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Tips ketiga yang saya ingin berkongsi dengan kamu semua iaitu kita harus sentiasa mempunyai hala tuju ataupun goals mengenai peperiksaan kita. Sebagai contoh, hari ini kita menghadapi peperiksaan pertengahan tahun dan kita boleh setkan apakah goals dan apakah hala tuju maklumat kita dalam peperiksaan kali ini. Contohnya, saya ingin mendapatkan 7A dalam peperiksaan kali ini. Kita boleh menggunakan satu buku untuk menulis apakah grade yang kita ingin mencapai untuk subjek-subjek. Sebagai contoh, bahasa Melayu 80 dan bahasa Inggeris 75 sebagai contoh. Dan sekiranya anda seorang pelajar yang sederhana atau pelajar yang slow, anda boleh setkan goals kamu, tetapi jangan setkan goals yang terlalu tinggi
sehingga anda tidak dapat mencapai goals itu. Anda akan rasa kecewa ya, atau anda akan rasa discouraged ya, dan anda tidak mempunyai motivasi lagi ya untuk menghadapi peperiksaan yang pada akhir tahun nanti. Dan kamu harus jangan malas ya, dan anda harus rajin untuk memastikan anda dapat mencapai apa goals yang telah ditetapkan. Tanpa mengira apakah usaha yang telah dilakukan. Contohnya pergi tuition, contohnya tanya kawan, tanya guru, buat nota sendiri dan sebagainya, supaya anda dapat mencapai goals yang kamu setkan ini ya. Seterusnya yang saya ingin berkongsikan dengan kamu semua ialah saya sentiasa membuat pasir dan latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Saya mendapati ya, kaedah ini memang memang efektif kerana kita tahu apakah bentuk soalan yang akan dikeluarkan dan kita tahu bagaimanakah soalan itu akan ditanya. Sekiranya kita hanya baca buku teks ataupun dengar apa yang guru terangkan, sebenarnya kita tidak tahu menjawab soalan dengan baik ya, dan kita harus memahirkan diri dengan pasir paper ini supaya kita tidak akan berasa panik semasa peperiksaan, dan kita akan rasa mempunyai keyakinan ya, kerana kita pernah jumpa bentuk-bentuk soalan ini dan kita pernah cuba soalan ini. Dan jangan lupa untuk membuat pasir walaupun sangat sangat memakan masa ataupun memerlukan banyak tenaga, tapi ia amat berbaloi ya, kerana anda sudah memahirkan diri dengan bentuk soalan. Dan train kamu sendiri untuk menghabiskan pasir mengikut masa yang ditetapkan. Jadi semasa anda menghadapi peperiksaan ya, anda akan menyiapkan peperiksaan dan kertas itu dalam masa yang ditetapkan. Dan apa yang saya lakukan, saya akan sentiasa buat satu analisis soalannya tahun demi tahun, iaitu tahun ini sebagai contoh telah keluar zaman Paleolitik pada soalan pertama, dan tahun 2014 telah keluar masyarakat Jahiliah, lepas itu telah keluar kedaulatan negara. Saya akan membuat analisis ini dalam satu jadual supaya saya tahu, ini sudah keluar, saya perlu beri perhatian, dan ini belum keluar lagi, saya harus beri perhatian lebih banyak dan baca lebih banyak mengenai topik ini. Dan saya sentiasa bertukar pendapat ya, dan saya akan membuat cross check dengan rakan saya mengenai jawapan saya, dan saya juga akan menghantar jawapan saya kepada guru saya kerana mereka memang berpengalaman dalam menyemat soalan peperiksaan, ataupun mereka memang berpengalaman dalam mengajar subjek itu. Jadi anda mesti memberikan soalan pasir anda kepada guru anda untuk cekkan untuk anda ya, dan jangan lupa untuk buat analisis sendiri supaya anda dapat tahu ya apa yang sudah keluar, apa yang belum keluar, supaya anda memberi perhatian lebih banyak kepada topik tersebut. Step seterusnya iaitu steps yang semua orang tahu, iaitu kita sentiasa mendengar guru kita cakap, do your own timetable. Kita harus sediakan jadual masa ataupun timetable kita sendiri. Bagi diri saya suka timetable jenis ini yang saya akan letakkan di sini, iaitu saya akan mencatatkan apa yang saya akan lakukan setiap hari. Bermulalah dari jam 8 pagi sampailah 12:30 malam, dan saya akan membahagikan slot saya kepada 3, iaitu pagi, tengah hari dan juga malam. Bagi pagi, saya mencadangkan anda supaya untuk membuat ulang kaji
bagi subjek yang memerlukan hafalan, sebagai contoh sejarah. Kerana pada waktu pagi, daya ingatan kita sangat bagus ya, dan kita boleh pakaikan masa tersebut untuk menghafal subjek yang memerlukan hafalan lah. Dan pada tengah hari, semua orang suka tidur kan, semua orang suka mengantuk, dan kita boleh membuat subjek yang memerlukan praktis. Sebagai contoh, kita boleh membuat matematik, ekonomi yang memerlukan kita tulis supaya kita tidak akan mengantuk ya, sekiranya kita hanya membaca. Ataupun kita boleh membuat pasir dan juga latihan ya. Dan waktu malamnya kita juga boleh membuat ulang kaji bagi subjek yang sukar untuk kita fahami. Sebagai contoh, subjek sains, fizik, chemistry, ataupun subjek pengajaran dan sebagainya. Kerana malam kita juga mempunyai daya ingatan yang lebih baik ya. Dan saya memberi kamu peringatannya, jangan tidur lewat. Kerana semasa peperiksaan kita memang memerlukan semangat. Kadang-kadang soalan itu pelik kan. Kita tidak tahu macam mana kita nak jawab soalan itu. Jadi kita perlukan masa tidur yang mencukupi supaya kita dapat membuat persediaan yang baik. Dan jangan buat last minute study. Sekiranya anda tahu kamu seorang yang suka buat last minute study macam saya, pushkan kamu diri sendiri untuk membuat persediaan awal. Kerana anda tidak akan berasa kesal ya, sekiranya anda membuat persediaan awal. Anda akan berasa yakin untuk menghadapi peperiksaan. Dan inilah kepentingan jadual masa dan timetable. Tips yang keenam yang saya akan berkongsi dengan kamu semua, iaitu kita harus mencari external sources, iaitu kita harus mencari maklumat luarannya, dan kita harus pakaikan media sosial seperti Facebook, Telegram, WhatsApp group untuk mendapatkan maklumat-maklumat tambahan mengenai soalan peperiksaan, soalan tahun lepas, soalan negeri, soalan MRSN, soalan sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Dan saya selalu menggunakan grup Telegram ya, kerana dalam grup itu terdapat banyak guru yang berpengalaman dan terdapat banyak pelajar yang akan berkongsi nota-nota dan juga past year papers untuk kita semua, dan kita boleh mendapatkannya secara percuma ya, berbanding kita membayar duit di pusat tuition. Kita boleh menggunakan saluran ini ya untuk mendapatkan maklumat tambahan. Dan sebenarnya latihan-latihan yang kita tapak ya, dan maklumat-maklumat yang kita tapak ya memang berguna. Sesetengah guru mereka akan spot 100% ya mengenai soalan tersebut ya, ataupun subjek tersebut. Jadi kita harus pakaikan maklumat tambahan ini, extraneous sources ini ya, supaya kita dapat berjaya dalam peperiksaan. Seterusnya, kita juga harus mengambil masa untuk enjoy, untuk relax. Kita harus sentiasa kita bolehlah pilih seminggu sekali ke 2 kali untuk hang out dengan kawan. Kita boleh saling berkongsi masalah, chit-chat, ataupun makan malam dan sebagainya. Kerana ya, saya berpendapat ya, sekiranya kita mempunyai hati yang tenang dan kita tahu enjoy life kita ya, kita akan rasa tidak begitu stres ya. Sekiranya kita hari-hari berhadapan dengan stres, bagi tahu kita, exam sudah menjalan, saya sangat stres. Ini tidak bagus untuk kita ya. Sekiranya kita bijak untuk memilih masa untuk hang out dengan kawan ataupun chit-chat dengan kawan, kita akan rasa kita boleh ya, kita tidak begitu stres lah untuk menghadapi peperiksaan kita. Dan take your time
enjoy yourself. Let your hair down. Okay? Begitulah cara dan juga tips daripada saya mengenai cara saya menghadapi peperiksaan STPN dan cara untuk menghadapi peperiksaan supaya berjaya dalam peperiksaan. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan buka notification untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang channel kita.